Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala ali baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita sambung pengajian kita Risalah Fiqh Mantiq. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan nak masuk kuliah khamsah. Jadi kita akan masuk kuliah yang pertama, iaitu al-jinsu dan juga bahagiannya. Insyaallah hingga seterusnya pada malam ini insyaallah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ma huwal jinsu huwa kulliyun maqulun ala kasirina mukhtalifina bil haqiqati fi jawabin ma huwa wa bi ibarati akhsara huwa sifatu jama'atin mukhtalifus suwari ya'ummuha ma'nan wahidun kal hayawani bin nisbati ilal insani wa ghairihi min anwa'il hayawanati fa anwa'ul hayawanati min insani wa baqarin wa filin wa samakin kasratun mukhtalifatus suwari ya'ummuha ma'nan wahidun yu'abbaru anhu bihayawanin wa hadza huwal jinsu. Jadi muhadarah telah lepas. Jadi kulli ada dua, ada zati, ada aradi. Zati ada dua, ada mushtarak, ada mukhtas. Begitu juga aradi, ada mushtarak, ada mukhtas. Itu kembali pada lajah yang kita buat dulu. Kita rujuklah yang dulu. Jadi yang zati tapi hak mushtarak. Ia panggil jinsun. Kemudian ia ada ta'rif dia. Sebelum nak pergi ta'rif satu persatu kuliah khamsah, kita mari tahu panggil sebagai permulaan nak masuk bahasa kuliah khamsah, iaitu tentang soalan dalam ilmu mantiq. Jadi soalan tentang ilmu mantiq ni ada dua. Ya, ada ma huwa. Satu, ma huwa. Lepas tu ayyu syai'in huwa. Ayyu syai' huwa. Yang pertama ma, yang kedua ayyu. Biasa kalau ditanya ma huwa, ma hiya, ikut ma. Biasanya kalau tanya ma ni jawab dia dengan jin ataupun naut. InsyaAllah kita akan ngaji. Kalau tanya ayyu, yang mana? Yang mana beza benda ni dengan benda ini? Kita tanya, benda ni beza dengan benda ini? Yang mana beza benda ini dengan benda ini? Kita kata dua benda. Kita kata ada perbezaan. Kita nak tanya yang mana beza daripada benda pertama dengan benda yang kedua. Dia panggil ayyu. Maka soalan mantiq ada dua ni. Ma, iaitu jawab dia dengan jins satu. Dan juga naut. InsyaAllah kita akan ngaji. Ayyu ni jawab dengan ayyu. Kita nak tanya, kalau you tanya ayyu yang ni fi zatih, jawab dengan faslun. Kalau ayyu fi aradih, jawab dengan khassah. Supaya kita katanya manusia ni hayawan. Hayawan, manusia hayawan. Lembu hayawan.
Kalau gitu maksudnya pahlawan, lemah haiwan. Kalau gitu kita nak tanyanya ayyu syai' yumayyul insan anil baqarati fi zatih. Yang manakah beza manusia daripada lembu tapi fi zatih. Jawab dia natikun, iaitu jawab dengan faslun. Kalau fi aradih jawab dia dhahikun. Kalau itu jawab soalan dengan ayyu ni jawab dua, jawab khassah, jawab dengan faslun. Adapun soalan dengan ma jawab dengan jin ataupun nau. Nak tengok beza tu tengok qarinah lah. Kalau kita kata contoh ma huwa, kalau kita tanya afra' yang berlain ni, mana benda-benda lain, tapi kita nak catung hadis supaya kita kata ma huwal insan wal faras wal asad, jawab sepatah ya ke apa? Haiwan. Tu kita nak catung hadis macam panggil jinsun. Kalau kita kata ma huwa Ahmad wa Amr wa Bak, jawab dia insan atau nau. InsyaAllah kita akan ngaji satu persatu. Baik, kata musannif kita iaitu Syekh Yasin Fadani rahimahullahu ta'ala, ma huwal jinsu, apakah dia jenis? Jawab dia huwa kulliyun, kulli. Kulli yang mana tu maklum. Kulli jawab lawa dia juz'i. Kulli makna apa? Ma yadullu ala kasirin. Tu kita rajak klik pula lah. Kita ulai yang mana kita ngaji dulu. Kulli dengan makna ma yadullu ala kasirin, barang yang menunjuk atas afra' yang banyak. Makulun makna mahmulun. Mahmulun ni dengan terjemah kata boleh kita buat khabar. Jadi ada muktada, kita boleh buat khabar. Itu makulun. Ala kasirina, atas afra' yang banyak. Afra' yang banyak ni mukhtalifina bil haqiqah, yang bersalahan pada hakikatnya ni, pada diri sesuatu, tak serupa. Mana diri sesuatu benda lain banyak, tapi di antara banyak tu tak serupa pada diri dia. Fi jawabim ma huwa, pada jawab soalan ma huwa. Pada jawab soalan ma huwa. Kulli yang kita boleh buat khabar. Tengok lagi kita contoh, kita nampak wa bi ibarati aksar, dan dengan ibarat yang lebih ringkas. Huwa ialah jenis tu, sifatun, satu sifat. Okey, sifat tu jama'atin, sifat bagi satu jumu'ah. Mukhtalifus suwari, yang menyalahi rupa. Ya ummuha ma'nan wahidun, yang akannya akan yang mukhtalifas suwari, yang berlain suara tu maknan wahidun, oleh makna yang satu. Lagu mana je tu tengok. Kal hayawan, contoh hayawan bin nisbati ilal insani, dengan kita nisbah kepada manusia, wa ghairihi, dan lainnya, yakni lain pada manusia, min anwa'il hayawanati, daripada bahagian-bahagian benda hidup. Daripada bahagian benda hidup, daripada nau' benda hidup. Kalau itu fa anwa'ul hayawanati, dan berlawan nau' bahagian benda hidup kan itu, min daripada insanin, manusia pun haiwan, wa baqarin, lembu pun haiwan, wa filin, kuda pun haiwan, wa samakin, ikan pun haiwan. Kasratun, banyak. Manusia tu banyak dah afra' dia. Lembu banyak afra' dia, makna masadak dia, juz'iyat dia. Berapa ekor lembu tah muka bumi ni? Wa fil, rajuh pun berapa ratus, berapa ribu ekor tah muka bumi. Wa samakin, dan ikan pun begitu, tu lebih banyak lagi. Pak itu kasratun, banyak, mukhtalifatus suwari, yang berlain rupa. Rupa lain, manusia tak sama dengan lembu tak sama dengan manusia, tak sama dengan gajah tak sama dengan lembu. Lepas tu kita juga tak sama dengan ikan. Berlain. Walaupun berlain, banyak berlain, ya ummuha, umum kita tak nak mencatungkannya kan mukhtalifatus suwari, maknan wahidun, oleh makna yang satu. Oleh makna yang satu sepatah ya. Yu'abbaru anhu, diwa ibarat tentangnya, tentang makna yang satu tu
Bihayawan ni dengan kata hayawan saja. Patah ya hayawan. Sebab kita nak umum, kita nak catung jadi so. Apabila kita nak catung jadi so, kita kena cari tempat serupa. Benda lain. Benda hakikat tu benda lain, manusia lain. Lembu lain. Gajah lain. Ikan lain. Walaupun lain pak tu, tapi kita nak catung jadi so. Apabila kita nak catung di so, kita nak cari pak serupa. Maka pak serupa antara pak perkara tu diwak ibarat tentang makna tempat serupa. Makna yang satu itu ialah hayawan. Maka hayawan itulah panggil tempat serupa yang duduk di dalam pak benda tadi. Mana? Manusia, lembu, gajah, ikan. Maka hayawan nasbah insan, begitu nasbah bakar, nasbah fil, nasbah samad. Wa hadza huwal jinsu, dan ini ialah jenis. Tu panggil jenis. Nampak? Jenis. Jadi gapo jenis? Kulli. Kali kita buat contoh kak. Mana buat contoh ni hayawan. Kulli. Hayawan ni kulli. Mahmul makna sah, kita buat khabar. Makulun makna mahmulun. Mahmul ada maudhu', ada mahmul. Kita ngaji pada awal ke. Ba' tasdi' ada maudhu', ada mahmul. Dah. Pada insan, al-insan hayawan. Kalau insan ni panggil maudhu'. Hayawan mahmul. Mahmul dalam mati dalam nahwu dia panggil khabar. Mubtada khabar. Gitu. Baik. Jadi hayawan ni, hayawan pada kita iaitu jenis bagi manusia. Hayawan jenis apa jenis? Kulli. Kalau gitu lafaz hayawan kulli. Kerana apa panggil kulli? Kerana ya dulu ala kasirin. Jadi lafaz hayawan ni makna dia menunjuk atas afrad yang banyak. Kalau kita bila benda hidup temukan banyak. Kalau kita hayawan kulli. Kulli ni pula makulun. Tak ada ni ke? Ada. Makulun, yakni mahmulun, boleh buat khabar. Ala kasiri. Kita sah buat khabar atas yang banyak. Ni. Insan hayawan. Hayawan ni dia khabar bagi insan. Al-fil hayawan. Al-bakar hayawan. As-samak hayawan. Jadi boleh buat hayawan. So khabar di khabar lah kan ni. Kalau kita i'rab satu so ni khabar lah kan ni, mubtada. Khabar. Kalau gitu boleh buat khabar atas yang ala kasirin, atas afrad yang banyak. Mana yang banyak? Insan satu, fil satu, bakar satu. Ni banyak ni. Banyak ni pula. Mukhtalifina bil haqiqah. Tak serupa. Bersalahan pada hakikat. Pada hakikat ni. Jadi hakikat manusia tak sama dengan hakikat gajah. Hakikat gajah. Hakikat mana diri? Diri manusia tu lain pada diri gajah. Ni gajah lain pada diri lembu. Lembu lain pada ikan. Jadi hakikat lain berlaku. Tapi walaupun hakikat lain, kita nak catung di so. Kita nak cari tempat serupa. Maka tempat serupa dalam perkara ni ialah hayawan. Maka hayawan ni lah kita nak buat ya'ummuha makna wahid. Jadi makna satu. Jadi semua ni so 2 3 4. Jadi duduk lek bawah hayawan. Sama-sama kata hayawan. Disah. Kalau kita buat jumlah mufidah panggil sah. Kena tu. Manusia ialah hayawan. Fil ialah hayawan. Bakar ialah hayawan. Sama ialah hayawan. Dah. Maka yang kita buat ibarat tertengah yang banyak tadi. Jadi kita buat ibarat sepatah ya. Maka yang kita buat ibarat ni lah musannif kita katanya haza huwal jinsun. Ini ialah jenis mana? Hayawan ni. Hayawan ni lah yang panggil jenis bagi manusia. Hayawan juga panggil jenis bagi fil. Hayawan juga jenis bagi bakar. Hayawan juga jenis bagi samad. Ni contoh. Kita buat contoh lain. Dah mudah. Mudah nampak dah. Al-mantiq, at-tauhid,
Al-falsafah. Apa ni? An-nah, as-sarf. Baik. Kulliyun, makulah syai kulli. Kita maka apa kulli sini? Kita buat kata ilmu. Yang sah buat khabar yang banyak, ilmu kulli. Kenapa kulli? Karena ilmu afra' yang banyak, afra' yang bawah ni. Kalau kita milih malah bila ilmu tak muka banyak ilmu. Hak kita ngaji, hak kita pernah mengaji, hak kita tak biasa mengaji, hak kita tak pernah dengar. Banyak ilmu. Makulun, apa makulun? Makulun makna mahmulun, boleh buat khabar. Alal kasiri, atas yang banyak ni, atas afra' yang banyak mana? Mantik, tauhid, falsafah, nahwu, sharah, fiqh, usul fiqh, hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, akhlak, tarikh, geografi. Banyak afra' bagi ilmu. Tapi afra' banyak saat itu mukhtalifina bil haqiqah, menyalahi dengan hakikat lain. Berartinya mantik lah pada tauhid. Tak sama mantik dengan tauhid. Tauhid tak sepuluh apa-apa. Apa tak sepuluh nahwu tak sepuluh sarah, tak sepuluh belaka. Semua ni benda lain belaka. Dah. Apa belum benda lain? Jadi kita nak ya'ummuha makna wahid, kita nak mengumumkan dia di satu. Apabila di satu, jadi mantik ialah ilmu, tauhid ialah ilmu, falsafah ialah ilmu, nahwu ialah ilmu, sarah ialah ilmu. Maka ilmu ni panggil nisbah, semua ni panggil jinsun. Sebab kita nak catung di so, lima ni. Kalau kita buat soalan gak, dengan soalan yang saya cerita ni, ma huwal mantiq wat tauhid wal falsafah wan nahw was sarf. Jawab dia ialah ilmun. Sepatah cukup. Ma huwal insan wal fil wal baqar was sama. Jawab dia haiwan. Sebab hanya ma sebab ini catung di so. Tambah dah. Ni nak ya katanya ilmu nasbah tauhid jinsun, ilmu nasbah falsafah jinsun, ilmu nasbah nahw jinsun, ilmu nasbah sarah jinsun ila akhirih. Ini contoh. Lagi pula contoh lagi nak nampak. Pasal dia ngaji contoh banyak molek baru. Jinsun ya kulli. Kulli yang boleh buat khabar atau afra' yang banyak. Lagi tak ada Jadi kulli makulun ala kasirina mukhtalifina bil haqiqati. Dah. Kita buat apa? Kalimatun. Kita tak kalimatun. Kita nak terbit tak arif. Kulli tak kalimatun. Yo, jawab kulli. Kerana apa kulli? Kerana sebut kalimah banyak. Kalau kita nak bila kalimah, malah bila lah banyak sungguh. Lepas tu makulun yang boleh buat khabar. Sah. Jadi i'rab dia kena di khabar. Cari muktadah. Kita nak cari muktadah lah. Muktadah saat itu ala kasirina atau afra'nya banyak. Muktadah tu kasirina mukhtalifina bil haqiqati. Tak sepuluh dah hakikat mana? Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Dah. Kalimatun. Jadi fi jawabi mahwa, pada jawab soalan mahwa kita tanya ma huwal ismu wal fi'lu wal harfu. Dah kita buat ma huwa al ismu wal fi'lu wal harfu. Jawab dia apa? Jawab dia ya ummu wahid, iaitulah kalimatun. Jawab sepatah ya. Dah jawab sepatah ya. Apabila jawab sepatah makan habis. Maka sepatah makan habis ni lah. Ni makan semua ni. Padahal semua ni benda lah lain. Benda tak serupa. Ising tak serupa. Ising ni lain pada fi'il lain pada sarah lain pada ising. Tak serupa lah ketiga-tiga ni. Tapi boleh kita catung jadi so. Apa? Ni.
kalimatun kelimah. Dah. Kelimah ni lah nisbah isim jinsun, nasbah fa'il jinsun, nasbah harah jinsun, cukup. Jadi 3 misal dah cukup bagi kita. Dah cukup lah bagi kita orang pertengah ini, cukup lah. Apa contoh untuk kita nak memahami jin. Ni kita katanya semua ni yang mana saya buat misal ni hak ulama buat siap dah. Hak ulama dah tetap dah. Kita katanya benda baru. Benda yang tak timbul lagi kat ni banyak benda. Benda banyak lagi. Benda akan timbul ni tak nak kecek banyak soalannya. Di antara banyak tu, kita nak cari jenis bagi dia tu, soalan. Jenis ni makna kata, kita katanya kita nak cari dalam diri sesuatu saat ni tu tempat supah yang banyak. Misalnya benda banyak. Lepas kita nak cari tempat supah dia tu. Kita nak catung di so. Apabila kita nak catung di so, kita kena cari tempat supah. Kalau selama mana tak ada tempat supah, kita nak catung di so tak boleh. Lepas tu masalah kita nak cari secari tu, hak tu tah ahli, panggil ahli lah. Ahli pakar. Orang keahlian sungguh lah, boleh tahu. Baru boleh tahu kata, ni boleh catung tak ni, hak ni boleh catung tak ni, hak boleh catung tak ni. Jadi jenis bagi benda ni, kelimah ni. Jenis bagi kelimah ni. Kerana apa? Kerana dia tahu. Kerana dia ada ijtihad seumur. Tentang benda-benda baru. Maka boleh tahu. Dah. Dengan sebab itulah kita katanya contoh-contoh yang mana hak saya buat ni hak ulama buat syahadah. Kita tak andai yang ilmu nahwu tak ada lagi. Maka ulama ijtihad. Kelimah coba apa? Isim boleh masuk dalam kelimah. Kita kata hidup bahas. Tu baik jadi satu buku, duk beranak kitab-kitab sana itu hingga sampai kita lah ni. Kalau kita nak ngaji, kita tak kita nahwu stay. Makna kita katanya umur hidup ku nak ngaji nahwu, tak habis. Habis umur dulu. Dengan kitab. Nak kitab banyak sungguh. Kitab sama ada dah hak cetak dan juga hak belum cetak lagi. Yang ni masih duduk dalam tulisan pengarang ataupun muridnya. Banyak lagi. Apa? Kita kata dah. Tu nak katanya dah banyak malah nak itu. Baik dah. Jadi kita ni duduk dalam apa dah? Jenis. Jenis hak tu kita katanya hak ulama buat dah. Hak kita tak buat lagi ke datang ni, maka hak tu terhenti tak keahlian. Keahlian dalam medek masing-masing. Maka dia tahulah tempat supaya di mana. Supaya kita katanya lain nahwu. Dia tahu cara nahwu. Orang dalam ilmu fiqh, dia tahu cara ilmu fiqh. Orang dalam ilmu hadis, dia tahu cara hadis. Sabit itulah kita nak tahu mana satu ilmu, dia kena hadap orang ahli dia. Apabila ahli boleh tahu. Boleh tahu jenis bagi itu. Makna kuliah 5 dalam ilmu tu kena takah peratik kalau kita nak hurai satu persatu. Tu habis itu. Ni panggil jinsun. Makna jinsun makna kulliyun makulun ala kasirina mukhtalifina bil haqiqati fi jawabin ma huwa. Kalau kita buat soalan agak ma huwal ismu wal fi'lu wal harfu, jawab dia kalimatun. Ma huwal mantiqu wat tauhidu wal falsafatu wan nahwu was sarfu, jawab dia ilmun. Cukup. Maka jawab hak kita jawab tadi ialah jenis bagi benda hak kita tanya tadi. Yang ni ilmu jadi jenis bagi mantik, ilmu jenis bagi tauhid, ilmu jenis bagi falsafah, ilmu jenis bagi nahwu, ilmu jenis bagi sarah. Hingga seterusnya betul. Ni jinsun. Balik juga ni kalau kita orang tak usah mengaji mantik ni, dia pening pitah lalu. Dia pening. Kalau orang usah ngaji tak apalah sebagai murajaah. Orang tak usah ngaji pasal patahan ni mula nak pening lah. Mula nak pening. Timbul soalan gua apa? Apa kita nak tahu gua mana jenis. Berartinya makhluk kita katanya kebanyakan makhluk ni ijtihad ulama lah. Dia kena ada jenis bagi dia. Jenis bagi dia. Malaikat jin su'ali laiha. Tu saya kira lah. Jin su'ali tak ada. Adapun kita ada jin su lepas pada ali tu.
Dia kena ada dia kena makna benar hak lepas pada jinsu ali tu, makna lewah pada jinsu ali, mak dia kena ada jenis. Kita nak kata tak ada jenis tu tak boleh. Sebab apa kita nak tahu mana kata suatu benda jenis gapo? Kita buat soalan. Kucing. Gapo jenis kucing? Itik. Gapo jenis itik? Buah durian. Gapo jenis dia? Pohon rambutan. Gapo jenis dia? Kita kata. Jadi banyak kalau kita nak bahas agak. Kalau kita nak kaji, kalau kita nak tahu. Jadi ilmiah. Apa kita nak tahu daripada mana? Itu soalan. Benar soalan yang kita nak sekir dalam otak kepala tu. Kita tengok media pula. Media masing-masing. Kalau kita buat muskil katanya, tertengah menateh. Gitu ini. Kita tanya ahli, ulama, menateh. Kalau kita nak tahu tafsir. Hak tu ini siapa hebat. Itulah. Jadi kena tanya ulama tafsir. Hingga setengahnya pada ilmu-ilmu. Lagu tu lah. Barulah boleh tahu jenis bagi istilah kecek kena tak apa. Kalau tidak, kalau kita nak sendiri tu, hak tu nade. Jagalah. Sebab itulah kita ni dia tak lepas pada ulama. Kita orang jahil lebih kita orang belakang ni, dia tak boleh tinggal ulama. Tu kita nampaklah wajah katanya kita ni tak boleh tinggal ulama sebab kita tak tahu hakikat jenis bagi benda tau. Kita tak tahu. Sebab kita nak tahu jenis tu seolah kita nak tahu hakikat benda tu dah. Kita cari jenis bagi benda kan. Jenis apa ni? Jenis apa ni? Berarti kita nak tahu hakikat suatu tu gapo dia. Pahala tak tahu gak. Semua kita mesti kita kena rujuk kepada ulama media masing-masing lah. Kalau kita dak muskil tentang binatang, kena rujuk ulama binatang. Kalau kita dak muskil dak timu keliru tentang pokok kayu, pohon kayu, maka kita kena rujuk kepada ulama-ulama dak bahas pokok kayu. Hingga setengahnya. Kalau kita nak tahu nahwu, carilah orang ahli nahwu. Kalau kita nak tahu fiqh, carilah orang ahli fiqh. Lagu tu hingga setengahnya ilmu lagu tu. Dah. Pahala kita cari kursi, dia tak nampak hakikat. Hakikat benda tu dia tak nampak. Sebab apa? Kita tak tahu jenis dia. Tak tahu nak dia bahaya ke apa. Sebab itulah al-ulama warasatul anbiya. Dah, oleh kita dah tinggal. Habis itu jenis. Ila kam yang qasimul jinsu, kepada berapa kau terbagi jenis itu. Yang qasimu ila kismaini, terbagi kepada dua. Jinsun qaribun wa jinsum ba'idun. Jinsu qarib, jinsu ba'id. Apa pula? Ada jenis qarib, jenis ba'id. Tengok ulama dia buat jinsu mutawassitun. Jenis yang tengah. Itu baik tiga. Ala kulihannya bagi ulama kata dua, hak mutawassitun. Hak mutawassitun tu panggil masuk daripada jinsu ba'id. Masuklah bagi jinsu ba'id. Maka tertengah jenis ni kita nak tahu kata jinsu qarib ba'id ataupun mutawassit, bagi setengah ulama tambah lagi. Tengok. Kita tengok soalan dulu. Ma huwal jinsul qaribu? Apakah dia jinsu qarib? Jinsu qarib kena tak gapo? Jin jawab, huwa ma la jinsa tahtahu. Barang yang tidak jenis lah di bawahnya, di bawah ma. Kita baca dulu. Tadi kita buat aja. Ka hayawani binisbati lil insan. Seperti hayawan dengan kita nisbah bagi manusia. Maka hayawan nisbah insan dia panggil jinsun qaribun. Kok ana? Jinsun qarib kita tengok sini. Jadi sebelum nak pergi beza situ, kita nampak lajah dulu, setengah pada lajah. Makna dia masyhur dalam kitab mantik, dia panggil silsilah syajarah furfurius. Apa tahu? Kadang kita tak dengar ke apa. Ya pasal dia ilmu kita sengaja ada istilah tu. Ada ataupun nama orang. Furfurius nama orang, nama falsafah Yunan, ahli falsafah Yunan. Cuma silsilah dia, cara susunnya dia untuk kita nak tahu kata jinsu ba'id, jinsu qarib. Jadi
ulama kita ni mekboh supaya untuk nak memahami, tak ada salah. Tak ada salah kalau kita ambil remo selama mana tak ada bercanggah. Tak ada bercanggah. Kita nyanyi duk katanya ambil remo dah. Ambil remo tengok gak, tanya kita buat tanya klik, bercanggah dak dengan agama. Bercanggah berlawan dak dengan ahli sunnah wal jamaah ataupun rusak ke dak i'tikad. Kalau tidak ada tak ada bercanggah, tak ada apa. Tak ada gapo. Kalau bercanggah barulah kita boleh tinggal. Ni kita kata salah satu ulama kita mek iaitu Syajarah Fufurius. Lagu mana? Nak tahu katanya mana jinsu qarib, mana jinsu ba'id. Dah. Kita buat aja sikit. Dah kita bahas Syajarah Fufurius. Dah. Yang pertamanya jauhar. Lepas tu pecah bit dua. Pecah bit dua. Iaitulah jismun dengan jauhar fardin. Jisim pecah bit dua. Namin subuh. Khairu namin. Tidak subuh. Namin ni ada dua. Dan ada hayawan, ada nabat. Hayawan ni banyak lah. Insan, bakar, asadun, ila akhiri banyak. Lepas tu insan ni banyak insan ni. Nah, insan ni pula mana pecah mana? Ada Muhammad, ada Yusuf, ila akhiri. Pecah banyak. Baik. Jadi kita Syajarah Fufurius kat mana? Bukan hak pecah ni. Syajarah Fufurius ni kalau tengok silsilah Syajarah Fufurius lagi kitab ke jawab mana? Jauhar. Turun mari jismun. Turun mari namin. Turun mari hayawan. Turun mari insan. Lepas insan tu pecah hari Muhammad Yusuf. Kita kata Ismail ila akhiri. Jadi hak ni hak silsilah tu betul. Padahal supaya kalau kita ambil ni jauhar jising, jising nami hayawan insan. Cuma kita tambah gugu ya. Hak tambah gugu ni hak ni betul jalannya ahli sunnah wal jamaah, sebab ulama kita ahli sunnah wal jamaah bagikan jauhar ada dua. Jismun dengan jauhar fardin. Ada pun falasifah lain. Falasifah tu lain. Tu insya-Allah kita akan ngaji. Jadi kita nak tahu mana jinsu qarib, mana jinsu ba'id. Musannaf kita katanya ma huwa jinsul qarib, ma huwal jinsul qaribu. Sebab jenis ada dua, okey. Jenis qarib, jenis ba'id. Ma huwal jinsul qaribu. Apakah jenis qarib itu? Jawab dia, wa ma la jinsa tahtahu. Barang yang tidak jenis lah di bawahnya. Ke hayawan. Baik hayawan. Hayawan dipanggil jinsu qarib. Kenapa panggil jinsu qarib? Kerana di bawah dia tak ada dah jenis. Adanya anwa. Tapi dia kata ka hayawan binisbatil insan. Seperti hayawan benda hidup nisbah dengan manusia di bawah. Oleh kerana lekwah pada hayawan ni tak ada dah jenis. Lekwah dia ni nau, panggil nau lekwah ni. Insya-Allah kita akan ngaji. Nau waktu. Berartinya lekwah dia tak ada jenis, malaikat sub situ jenis. Maka sub situlah dia panggil jinsu qarib. Jenis yang dekat. Dia panggil jinsu qarib. Panggil jenis yang dekat. Kamar dia pula
kita tengok lawan jinsul qarib ke apa? Ma huwal jinsul ba'idu, apakah dia jenis ba'id? Ingat itak-itak dah. Jadi setelah mana jinsul qarib, dia katanya huwa ma la jinsa tahtahu, barang yang tidak jenis di bawahnya, tak ada lah jenis. Maksud dia ke hayawan ni, seperti hayawan tu jenis binisbati lil insan, dengan nisbah bagi manusia. Jadi kelima insan tu dia bukan jenis, dia panggil nau' bagi hayawan. Nau' ya situ jenis. Ma huwal jinsul ba'idu, apakah jenis ba'id pula? Huwa ma kana tahtahu jinsun au ajnasun. Barang yang di bawahnya, di bawah ma tu jenis ataupun beberapa jenis. Lekwah dia tu ada jenis pula, ataupun lekwah dia tu ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Apabila digupa tu fayakunu ba'idan, maka adalah ia jenis ni. Maka tahu jinsun au ajnas, ba'idan bi martabatin, kadang adalah ia jenis ni jauh dengan satu martabat, satu pekat. Mana satu pekat? Kana min binisbati lil insan. Kita tengok lain ni. Seperti nami, tak ada hayawan. Tak ada hayawan nasbah manusia, dia panggil jinsu qarib. Jinsu ba'id, apa makna jinsu ba'id? Iaitu barang di bawah dia ada jenis, di bawah dia tu ada jenis, dan juga ataupun ada beberapa jenis, ada banyak jenis lagi. Maknanya lekwah dia tu ada banyak jenis. Dan banyak jenis saat itu kadang-kadang jauh dengan satu martabat. Mana? Ya misal di sini kan namin binisbatil insan, seperti namin. Namin nisbah dengan insan di bawah ni, dia panggil ba'id bimartabatin, jauh dengan satu langkah. Sebab apa jauh satu langkah? Sebab ia langkah hayawan. Namin mari dah kepada hayawan, langkah mari tu kepada insan, langkah satu iaitu hayawan. Panggil ba'id bimartabatin, kana min binisbati lil insan, au ba'idan bimartabataini, ataupun jauh dengan dua martabat. Mana? Kajismin mutlak, seperti jising, semata-mata jising, binisbati lahu, dengan nisbah bagi manusia. Jising pakai lakah terus mari kepada manusia dengan lakah apa? Dua martabat. Ana martabat namin satu, hayawan satu, dia panggil ba'id. Ni jising ni jising ni dia panggil jinsun bagi insan. Jenis ke apa? Dia panggil jinsu ba'id, jenis yang jauh. Jenis yang jauh. Jauh hanya mana? Dua kelas. Mana? Kelas pertama namin, kelas yang kedua hayawan. Au bisalah sati maratiba, ataupun dengan tiga pekat. Ka jauharin, seperti jauhar binisbati lahu, dengan nisbah baginya bagi insan. Jauhar atas ni. Kita kata mahwal insan, kita jauharun jauhar. Boleh. Tapi jauhar nasbah insan ni dia panggil jinsun ba'idun. Ba'id tahu mana? Bisalah sati maratiba, dengan tiga pekat. Mana tiga pekat? Jising satu, namin satu, hayawan satu, ya lakah. Jadi seolah kata jauhar selalu dah pada insan. Maka ninglah kita kata jenis ada dua. Qarib, mana qarib? Ni hayawan ni. Hayawan dan sebuah insan selalu dah. Hayawan, insan ni tak ada antara ni, tak ada celah ni. Sampai main qarib. Kenapa qarib? Kerana tak ada benda sekat. Ba'id ia ada sekat. Kadang sekat satu, dia panggil bimartabatin. Kadang sekat dua, bimartabatin. Kadang sekat tiga, dia panggil bisalah sati maratiba. Itu panggil jin
son. Dah tu. Tu dipanggil kalau kita nak tadbik syajarah fafrih laku tu lah. Jenis ada kalau turun setengah daripada lagi ada 3. Ada 3 mana? Jinsu jinsu wa mutawassit. Dia pakai jinsu mutawassit. Jenis hak tengah. Walau kena sekalipun hak tu masalah susun ni ulama. Ada jinsu ba'i, jinsu qarib. Jinsu qarib, jinsu ba'i, lepas tu hak ba'i lagi ab'ad, hak jauh lagi kita kata, hak lebih jauh lagi. Lebih jauh ada tu lagi. Kita cepat sini ba'i, hak ni pun ba'i jauh dah, ni lebih jauh lagi. Boleh kita nak kata insan jauhar. Maka jauhar nasbah insan dia panggil jinsu ba'i bisalasati maratib. Ni. Kalau tengok ni nampak ni. Nah. Jinsu qarib mana hayawan. Nasbah dengan insan di bawah. Jinsu qarib kerana apa qarib? Kerana tak ada antara ni. Pakai hayawan langsung. Jinsu ba'i bi martabatin mana? Iaitulah kena kepada kita katanya kena kepada nami. Satu martabat mana? Hayawan. Jinsu ba'i bi martabatain mana? Jisim. Dengan makna kena boleh kita nak kata jisim tu ialah jenis bagi insan, tapi jenis sana jinsu qarib. Jinsu ba'i. Taba'i tu bi martabatain. Mana martabatain? Hayawan satu, namin satu. Dan juga akhir sekali boleh kita nak katanya insan jauhar. Jadi kalau kita nak buat, kalau kita kembali kepada asal ta'rif. Apa asal ta'rif? Kulliyun makulun ala kasirina mukhtalifina bil haqiqah fi jawi ma huwa. Kita kata dah. Kita buat insan mudah. Kita mudah nampak. Insan. Apa hayawan? Boleh tak? Kita tanya boleh tak? Sah. Al-insan hayawan sah. Jadi hayawan ni kulli. Makulun ala kasirina yang sah buat khabatannya banyak. Patu mukhtalifina bil haq. Yang menyalahi apa dah? Yang menyalahi pada hakikat. Makna kata hakikat dia menyalahi tapi fi jawab ma huwa. Jawab soalan ma huwa. Dah. Jadi berartinya insan hayawan. Boleh juga kita kata insan kawan namin. Insan jismun. Insan jauharun. Baik. Bolehlah kau sebab apa? Sebab ni panggil jenis lah kau ni. Jenis. Kerana apa panggil jenis? Kerana jauhar boleh caturkan benda hakikat berlain ni. Mana? Lembu, kubah, kamai. Boleh panggil jauhar. Begitu juga jisim. Jisim nasbah insan panggil jinsun. Tapi jinsun pun ni jinsu ba'i sebab ialah kah dua. Ialah kah dua ni. Kalau jauhar hak tu jauh sungguh. Dah. Panggil jinsu ali, jenis hak dak atas tu. Tak ada dah jenis lepas pada tu. Situ jenis. Maka nasbah insan panggil jinsu ba'i bisalasati maratibah dengan 3 pekat ni. 1, 2, 3. Tu. Jadi sah kita buat jumlah mufidah sah. Kerana namin, kenapa namin boleh buat khabar sah? Kerana namin ni afrad dia hakikat dia berlain ni. Sebab sebutan namin hayawan pun namin ni subur. Daripada kecil ke besar panggil namin. Pohon kayu. Pohon kayu pun namin. Tapi di antara pohon kayu dengan binatang hakikat berlainan. Maka namin nasbah insan panggil jinsun, tapi jinsu ba'id. Begitu juga jismun. Jismun afrad dia banyak. Manusia pun jismun, tokoh batu pun jismun. Lembu pun jismun, pohon kayu pun jismun banyak. Tapi hakikat dia berlainan semua. Manusia tak serupa lembu tak serupa pokok kayu tak serupa dengan air hingga seterusnya. Tapi boleh kita buat khabar. Mana? Kelimah jismun.
Boleh ngari jisim. Begitu akhir sekali sah kita buat khabar jauhar dengan insan. Al-insan jauhar. Jadi jauhar saat ini kulli. Kerana afrod banyak. Ma siwallah, barang yang lain pada Allah Ta'ala saat itu jauhar semua. Barang yang lain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifatnya itu panggil jauhar. InsyaAllah kita akan ngajar jauhar ni. Benda nak ambil tepat kau dah teluh diri dia, itu panggil jauhar. Benda yang nak ambil tepat kau dah teluh diri dia, itu je panggil jauhar. Maka benda nak ambil tepat teluh diri dia, afrod je kena tahu apa tadi? Manusia, lembu, pokok kayu, bukit, kita kata matahari, bulan. Maka semua saat itu kalau kita tengok sosok tak supa lah kau benda berlain ni. Tapi walaupun berlain ni, kita pergi catung dengan kata jauharun, jauhar. Kata jauhar. Apabila sebut jauhar makan habis. Tapi jauhar makan habis pun benda masuk habis itu benda berlain ni. Kalau gitu sah kita buat khabar dengan jauhar tadi. Jauhar nasbah lain tak ada dengan benda tu sebut tadi, dia panggil jinsun. Jinsun ke apa? Jinsun ba'id. Kalau kita nasbah insan. Kerana apa ba'id? Kerana lakah 3 martabak. Mana? Hayawan, namin, jismun. Tu. Jadi sah khabar. Jadi semua ada 3 ataupun 2 lah. Jinsu ba'id, jinsu qarib. Lepas kita buat soalan pula. Hak ni tak apalah, lagi kitab kita dia buat contoh ni kita dah nampak. Saya sendiri pun duk sekir kau nak duk ngaji hak lain tu nak buat biar disupungan ni nak buat tak boleh. Nak tahu jinsu qarib, jinsu ba'id tu. Sampai itu ngaji kena ngaji lama. Kena tengok kitab biar dia banyak. Kena dengar ulama tu biar dia banyak. Sebab apa? Nak tadbik tak boleh. Seperti mana Fafarius ni. Fafarius sebagai sejarah Fafarius ni nama seorang ahli falsafah. Ahli falsafah. Ia ni lepas daripada ia lepas daripada Aristotle. Kalau kita tengok kak sebab Fafarius ni kalau tarikh mengikut ahli tarikhnya ia mati pada tahun 303 belum miladi. Sebelum nak miladi. Aristotle 302. Jadi tua Aristotle lagi lah dengan Fafarius. Oleh kerana Fafarius ni dengan Aristo dia duk kira apa? Kuliah khamsah. Sampai tu kuliah hak 5 ni. 5 yang kita akan ngaji ni jenis nau faslun khasar da'am. Di sisi Aristotle dia panggil mahmulat. Di sisi Fafarius panggil kulliyat. Di sisi Aristotle dia panggil mahmulatul khamsu, mahmulat 5. Di sisi Fafarius sebenarnya kuliah khams. Kuliah 5. Tu. Lepas tu kalau kita ambil tak sebab tak adil lah. Masalah kita nak ambil hak lain pun kita tengoklah bertetengah dak dengan akidah kita. Kalau tidak bertetengah tak ada masalah. Kalau bertetengah bila hak selalu dah kita nak tinggal. Tak boleh. Baik. Tu dah tetengah jinsun. Kita beri gambar syajarah Fafarius ni. Jadi jauhar pecah bit dua, jismun jauhar fard. Jismun pecah bit dua. Namin ghairu namin. Namin ni makna subuh. Ghairu mana tak subuh seperti tunggu kayu toko batu tu kita katanya. Namin pecah bit dua, hayawan hak subuh ada 2. Mana 2? Hayawan 1, benda hidup, nabat, tumbuh Maka 2 ni panggil namin. Kerana panggil namin, kerana hidup kecil khofsah. Sepuluh pokok kayu lah pun dia. Kita tanah lu ya. Besar pada 7 tahun, besar boleh makan buah. Dia panggil namin, subuh. Lepas tu hayawan tu dia panggil, hayawan tu pecah pula. Benda hidup. Mana? Insan, bakar, asad. Ila akhirih. Habis itu. Baik dah kita muhadarah atau pengajian kita pada malam ni sampai stesen. Oleh kerana kuliah khamsah ni kita nak buat ngaji sekaligus tak boleh. Kita ngaji ni tak usah duk niat kata nak cepat hotel. Yang penting kita boleh kamal, kita boleh reti. Dah
Dan juga kalau saya nak mengajar kaligus kuliah khamsah malam tu boleh, tapi takut tak reti. Aku letih. Lepas tu dia penat kena makan otak. Kena duk kira so tu. Dah. Apabila so tu letih dia penat. Oleh itu kita dah cukup lah malam ni. Dah. Kuliah yang pertama daripada kuliah khamsah ialah Jenson. Saya buat khulasah kita lalu. Jenis apa dia? Jenis ialah kulli. Yang sah buat khabar atas yang banyak. Atas yang banyak saat ni tu tak serupa pada hakikat. Mana bersalahan pada hakikat. Tapi pada jawab soalan ma huwa. Kalau buat contoh kau, ma huwal insanu wal farasu wal bakru wal asadu. Jawab dia haiwan. Apakah dia manusia dan lembu dan harimau? Kita jawab ke apa? Ialah haiwan. Iaitulah benda hidup. Jadi haiwan dan sebuah tiga-tiga saat itu benda lain lakar tu. Tapi kita boleh catung. Begitu juga kita tatanya ma huwal mantiku wan nahwu was sarfu wa usuluddin. Kita kata jawab dia ilmun. Maka ilmun tu. Ilmu tadi ilmun nisbah kita kata nisbah tauhid mantiq nahwu tu dia panggil jinsun. Walaupun kita katanya ilmu nahwu bersalahan dengan mantiq bersalahan dengan tauhid bersalahan dengan fiqh hingga seterusnya, tapi kita boleh buat jadi satu. Kita boleh buat satu kelompok ke apa? Kelompok ilmun. Maka ilmu nasbah mantiq jinsun, ilmu nasbah sarah jinsun, ilmu nasbah nahwu jinsun, ilmu nasbah usuluddin jinsun ila akhirih. Tu khulasah yang mana pada malam ni tentang jinsun. Lepas tu cara tatbik juz'iyat saat itu, kita nak tahu lagu mana jenis, macam mana jenis. Kita nak tahu cara juz'iyat, tak dapat tidak kita kena ngaji ilmu lain. Kita ngaji ilmu lain serta kita kena tadqiq, kena menghalusi. Khususnya dalam ta'rif istilah ilmu masing-masing. Istilah dalam ilmu masing-masing. Seperti kita ada nahwu, mana istilah dia? Contohnya mubtada dan khabar, fa'il, naib fa'il, hal, tamyiz dan sebagainya. Maka ta'rif bagi mustahak tersebut tu kita kena halusi. Apabila kita halusi kita gambar, ni jenis dia. Ni dia kita boleh terjawab apa yang kita duk dalam otak kepala kita ni duk pening. Duk jadi keliru, jadi terjawab. Jadi kita kena menghalusi. Barulah kita boleh mumarasah, membiasakan. Tu khususnya kitab turas. Kitab ketinggalan ulama-ulama dulu. Apabila kita membiasakan, kita tengok apa ni jenis otak kita ataupun akal kita dia macam tu. Oleh itu pengajian kita pada malam ni kita akan sambung pula kuliah yang kedua daripada kuliah khamsah, iaitu an-naw'. Insya-Allah pengajian lagi akan datang. Maka sekat ni saja muhadarah kita pada malam ni. InsyaAllah kita bertemu pula pada lagi kata. Akhir kali saya kata wa ufawwidu amri ilallah innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.